Hai, Assalamualaikum, sawadi, cha. Guys, dekat wayang kecoh hangat Pengabdi Setan 2 telah ditayangkan. So, sebagai penonton Pengabdi Setan yang pertama dulu, maka saya pun pergilah tengok Pengabdi Setan yang kedua. Dan berduduknya saya di sini untuk mereviewkan sedikit tentang Pengabdi Setan 2 dan juga spoiler alert. So guys, Kak Nan memang betul-betul fresh, baru balik daripada wayang, baru sangat-sangat menonton Pengabdi Setan 2. Dan sekarang ni direct Kak Nan nak bagi korang rate mengikut kategori. So, about the storyline dia, Kak Nan bagi 3/5. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok Pengabdi Setan yang pertama pun, the storyline is there. Cuma macam kat penghujung tu macam tak berapa nice. Bagi aku macam longgar, macam apa ni? Ya, kita tahu benda tu memang a movie. Movie yang bukan mengikut kisah benar. Jadi ketidaklogikan tu ada di situ. Lagi-lagi Pak Pocong mengejar orang dalam rumah. Dekat dalam Pengabdi Setan yang kedua ni, rasanya macam ada benda yang kau tak perlu letak pun. Tak perlu ada scene tu pun. Tapi dia buat. Disebabkan just want to make us macam takut. Maybe. So bagi Kak Nan nak bagi diorang 3 bintang saja. Next kita nak cerita pasal sinematografi diorang. Bagi Kak Nan suka diorang punya sinematografi. Maybe dalam 4/5 macam tu. Dia macam overrated sangat lah kalau bagi 5 kan. So maybe boleh bagi 4. Camera work apa semua bagai, angle semua cantik, menarik. Which is macam untuk vibe zaman sekarang ni, untuk movie-movie zaman sekarang ni, it nice. Something like macam kalau korang tengok KKN, macam tu lah. Okay, kita masuk part seram dia. Jump scare. Jump scare dia Kak Nan bagi 4. Ya, dekat dalam cerita tu memang terlalu banyak jump scare and terlalu main kepada audio. Jump scare ni bukanlah nak kata jump scare dia best ataupun tak best, tapi okay lah kau ada jump scare. Tapi cerita ni tak berjaya buat aku melatah ya. Yang berjaya buat aku melatah adalah iklan sebelum cerita tu start. Aku pun tak tahu kenapa jump scare untuk cerita ni tidak membuatkan aku menjerit. Tidak. Tak ada. Siapa lu? Oh, mungkin sebab hantu. Okay, let's talk about hantu ataupun makeup hantu diorang. Weh, aku boleh bagi 2 je. Dekat dalam Pengabdi Setan punya cerita ni, diorang banyak pakai pocong tau. And then pocong, standard lah pocong. Muka hangus macam tu, mata terbeliak. So, bagi I, the hantu not seram. Untuk movie lah, kalau benda tu duduk sebelah ni, terkojot juga Dan. So, untuk video kali ni juga, Kak Nan nak ceritakan tentang Pengabdi Setan 2 pada mereka yang mungkin takkan ke wayang, korang boleh stay. Tapi kalau mereka yang nak ke wayang tapi belum lagi pergi, stop sampai sini saja. Sebab this is really spoiler mungkin. So, before kita pergi ke Pengabdi Setan kedua, ayo kita recap sikit Pengabdi Setan pertama. So basically guys, Pengabdi Setan pertama ni menceritakan Pengabdi Setan yang pertama ni menceritakan sebuah keluarga yang terdirinya daripada seorang ayah, mak, kakak, Rini dan 3 orang adik dia, which is Tony, Dondi, tu Donde, Bondi dan Ian. Dan dalam rumah tersebut juga mereka tinggal bersama seorang nenek. Dipendekkan cerita, maknya untuk keluarga ni sakit dan dia terlantar di atas katil. So, seramnya adalah the mother itself. Ibu! Yes, itu dia. Ketika dia hidup pun dah menakutkan, apatah lagi ketika dia sudah mati. Keseraman berlaku apabila maknya meninggal dunia. Rumah tu dan anak-anak mereka seringkali diganggu lah. Jadi anak mereka yang pertama, which is Rini dan Tony, anak dia yang kedua, pandai-pandai pergi siasat. Apa yang berlaku?
So, nak dijadikan cerita, terkantoilah sebenarnya mereka berempat tu bukanlah adik-beradik sebenar. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab mak mereka sebenarnya telah membuat perjanjian bersama syaitan sebab mak mereka tidak boleh mengandungkan anak. Jadi, mak dia pergi ke satu persatuan ni, I don't know what to call them, tapi mereka adalah satu persatuan di mana mereka berjanji dengan syaitan. Mak dia ni telah meminta anak dengan syaitan tersebut. Tapi guys, apa yang tak bestnya untuk diorang, mak dia bukanlah membuat anak bersama bapa mereka. Malah maknya telah bersetubuh dengan ahli-ahli persatuan tersebut untuk mendapatkan zuriat. Cuma mereka ada perjanjian di mana apabila anaknya mencecah umur 7 ke 8 tahun macam tu, anaknya perlu diberi kepada persatuan tersebut. Anaknya perlu diambil. Jadi mengikutkan cerita tu, Rini tu dia sayang. Yelah, siapa je tak sayang anak kan. Jadi dia buat anak kedua. So kira Rini terlepas lah, maybe anak yang kedua lah yang diorang akan ambil. Tapi dia sayang juga si Tony. Jadi dia buat juga anak yang ketiga. Dapatlah si Bondi. Dapat si Bondi, sayang jugalah kot. Lalu mereka buat lagi lah anak yang keempat. Untuk pengetahuan korang, disebabkan maknya ni bersetubuh bukan dengan bapa dia untuk dapatkan anak. Si bapa adalah berompalare. Jadi muka mereka ni lain-lain guys. So yeah, after dia buat anak yang keempat tu, kemungkinan lah faktor umur, faktor kesihatan juga. Mak dia pun dah bedridden, dah tak sempat nak buat anak lain. Jadi di penghujung cerita menggambarkan atau menceritakan yang mereka persatuan-persatuan ni datang menuntut janji pada hari kelahiran ke-7 ke-8 anak terakhir mereka, iaitu Ian. Untuk pengetahuan korang, Ian ni bisu ya. Mereka persatuan tersebut datang ke rumah untuk menuntut janji di mana ingin mengambil anaknya yang keempat tu. So the scene is so struggle lah between the persatuan and the adik-beradik itself untuk untuk orang kata berebut adik ni, jangan ambil adik dia ni. Tapi sayangnya adik dia Ian telah diambil. Cuma aku sukalah ayat akhir sekali tu Mereka ni telah ditolong oleh seorang lelaki seorang wartawan tua. Apabila mereka macam sedih lah yang Ian tu telah diambil, and wartawan tu simply terus cakap, daripada awal lagi dia bukan pun anak kamu. Sungguh merisaukan. Kenapa nak anak sampai buat macam tu? Cuba bayangkan kalau lah dia sempat buat seorang je, dah lah dia besarkan sampai 7 tahun, lepas tu anaknya diambil, kan sia-sia tu. Okay, tak apa, benda dah jadi, enjoy je lah. So, Pengabdi Setan yang kedua ni, cerita dia begini guys. Scene yang pertama kita ditayangkan, wartawan tua tu berada di tahun 1944, di mana 40 tahun sebelum kejadian Pengabdi Setan pertama berlaku. So dekat sini kita difahamkan wartawan tua tu macam mana dia tahu pasal kes ni, sebab pada tahun 1944 telah diberitahu kepada dia bahawa kejadian besar akan berlaku. So apa kejadian besar dia? Inilah tentang keluarga ini. Jadi pada Pengabdi Setan yang kedua ni, mereka berada pada tahun 1984. Pada Pengabdi Setan pertama, mereka berada di 1981, which is 3 tahun apart. Apa yang best tentang Pengabdi Setan yang kedua ni, semua pelakon-pelakon pada Pengabdi Setan pertama adalah sama. Dan ada 3-4 orang watak tambahan yang menghidupkan juga cerita Pengabdi Setan yang kedua ni ya. So storyline dia macam ni. Mereka kan setelah kematian maknya, neneknya dan adik dia kena tarik, mereka berpindah ke Jakarta kan. Okay, mereka ni tinggal di sebuah flat, and flat ni sangat-sangat uzur tau guys. Kenapa aku cakap uzur? Flat tu macam tak cukup sifat dengan tak bercat, dengan bersepahnya, and lift hanya satu, dan lift tersebut pun macam bergoyah tau. Macam you know guys, dah lift itu saja yang digunakan, jadi dia cepat rosak begitu. So pada mulanya tentang family ni kan, happy je, seronok je. Malah kakak dia telah ditawarkan beasiswa untuk sambung belajar dan akan dinaikkan pangkat. Tapi kebetulan
nak dijadikan cerita. Esok kakak dia nak pergi beasiswa, esoknya jugalah musim badai. Musim badai ni macam musim tengkujuh lah kat tempat kita. Macam hujan, banjir. Bangunan tersebut pula memang duduk di kawasan banjir. Orang luar tak boleh masuk kawasan dorang pun tak boleh nak keluar. Dekat situlah bermulanya kisah di mana bangunan tersebut menjadi suram. Kenapa guys? Sebab bila orang dah tahu itu musim badai, ramailah yang keluar daripada bangunan tersebut. Tapi a few family masih lagi di dalam bangunan tersebut, termasuklah family si Bron Palare ni. Actually cerita dia tak berapa kuat tau, storyline dia. Jadi aku pun tak pandai nak ceritakan dekat korang begitu detail. Jadi aku pendekkan je supaya korang faham Pengabdi Setan 2 ni tentang apa. So aku jam je cerita dia. Pada tanggal 17 April dipercayai persatuan jin-jin ni akan berkumpul semula tau. Jadi yang berlaku badai tu 16 April, esoknya 17 April. Dan banyak kematian yang berlaku. Aku rasalah itu memang permainan mereka, sebab kalau boleh mereka hanya nak dead family saja. Kenapa aku cakap macam tu? Kes yang pertama yang menyebabkan nyawa hilang dalam lift. Dalam lift tu berduyun orang masuk. Watak yang penting dalam tu adalah ayahnya ada. Ayah rakan kepada Bondi. Bondi tu adik dia yang kelenteng tu. Dia ada kawan. Kawan dia ni, ayah dia tukang marah. Macam tu. Jadi ada dalam lift tu. Dan juga ada seorang ibu bisu, anak dia bernama Winsu. Winsu ni juga adalah watak yang penting dalam cerita ni ya. Yang lain tu semua ekstra lah. Jadi mereka masuk dalam lift tersebut. Dan apabila dia nak turun tu, ya Allah, bergegau lift. Aku risau dah masa tu. Sebab kita ni hidup dengan lift. So dia ada datangkan fobia sikit kat situ kan. Nak dijadikan cerita, tersangkut kat tingkat berapa entah. Geng, dekat belah bawah lift ada seorang makcik pada awalnya tu. Ada seorang makcik ni dia tercicirkan duit shilling tau. Banyak gila dalam bawah lift tu. Dan dekat bawah blok tu juga ada sekumpulan budak perempuan tengah main teng-teng. Budak perempuan tu nampaklah duit shilling tu jatuh. Apabila lift tu terbuka tapi liftnya tersangkut di atas, budak-budak ni pergi ngintai bawah tu. Nampak banyak gila shilling. Empat orang tu terus terjun bawah tu. Ini aku punya. Berebut shilling tu guys. Maybe diorang nak beli aiskrim lah kan. So berebut. Salah seorang daripada diorang ni perasan yang lift dekat atas ni dah nak berturun bawah. Jadi dia cepat-cepat keluar daripada lift tu. Dia panggilkan kawan dia, Ayo lari, keluar. Guys, 3 ekor tu telah dibutakan dengan shilling. Kau bayangkan lift yang berat tu. Boom. Pecah mat. Terhimpap 3 orang tu mat. Merecit darah pada budak seorang tu. Kalau aku jadi budak tu, trauma babe. Budak perempuan tu pun macam budak darjah 6. Budak darjah 6 tak. Macam budak darjah 1, darjah 2 macam tu. 3 orang kawan dia mati depan mata macam tu je. And apa jadi yang dalam lift? Yang dalam lift of course dah bila ada hentakan yang kuat kan, boleh menyebabkan kematian. Tapi guys, semua memang mati kecuali bapaknya tu, Bron Palare tu, tak mati. Pengsan saja. Polis pun tanya, macam mana awak boleh selamat? Yang bapaknya enggak tahulah. Pengsan bukan? Dia pun tak tahu dia selamat dalam lift tu. So dekat sini dah terhapus lagi 25%. Macam aku cakap tadi, 50% telah keluar daripada flat tersebut sebab dah tahu diorang punya keadaan badai tu kan. Jadi tinggal lagi 50%. Tinggal 50%, yang mati tu dah 25% dah diorang tarik. Tinggal lagi lah 25%, di mana aku boleh cakap dekat sini watak-watak ni agak kuat ya. Korang bayangkan malam tu terjadinya kematian. Dan mereka stuck di dalam bangunan tersebut, tidak boleh keluar. Malah tak ada orang yang boleh masuk ke tempat mereka. Jadi mereka kena uruskan mayat mereka sendiri. Uruskan mayat sendiri? Tidak. Maksud aku, mereka perlu menguruskan mayat saudara yang meninggal tu sendiri. Jadi mayat-mayat ni dibawalah ke rumah masing-masing. Pub itu, pub ini, tu. Okay, kita skip bahagian tu. Korang tahu tak?
anak dia yang pertama, si Rini ni, si perempuan ni telah curiga sesuatu tau. Bapak dia ni selama keluar pergi kerja, bapak dia buat apa? Tak ada siapa pun tahu yang bapak dia orang ni buat apa. Tapi aku kantorkan je lah dekat sini je. Dalam berita sering kali mengatakan ada seorang sniper penembak hendap yang telah meragut 2,000 nyawa. Sehingga tahun itu ya, pihak polis masih lagi tidak tahu siapakah sniper tersebut. So nak dijadikan cerita, sebenar-benarnya sniper tersebut bapak dorang. Kan aku cakap tadi bapak dorang ni tak ketahuan kerjanya apa, kerjanya bebas. Kerja-kerja tapi miskin juga. Tapi kenapa bapak dia membunuh sebanyak itu? Seramai itu. Kenapa bapak dia bunuh seramai itu? Kita dengar dulu yang ni. Malam tu jadi huru-hara sebab elektrik terputus. Kenapa terputus? Bila banjir telah pergi dekat dia punya distribution box and telah menyebabkan diorang terputus elektrik. Jadi mereka bertambah susah untuk menguruskan mayat ya. Cuma yang aku tak faham tu, adik mereka yang nama Bondi tu, yang si rambut kerenteng tu, dia ada 2 orang kawan lagi tau. Diorang ni macam pergi bersia-sia di dalam flat tu. Maybe diorang ada motif, cuma aku terlepas motif diorang tu apa. So bila Bondi dengan kawan-kawannya pergi orang kata apa, pergi tawaf lah rumah ke rumah, mereka terjumpa rumah ketua bangunan tersebut tau. Bila dia masuk dalam rumah tersebut, dia nampak rumah tu macam pejabat. Jadi mereka ni take a look dia pejabat. Bila diorang take a look tu, si Bondi ni perasan sesuatu. Bondi ni dapat detect yang 17 April is sesuatu yang berlaku. Apabila dia tengok gambar tersebut, dia faham ini ada kena mengena pada kes 1981 di mana zaman adiknya telah diambil oleh persatuan-persatuan ni. Jadi dia pun cepat-cepatlah lari mendapatkan adik-beradik dia yang lain. Manakala dekat Tony pula, Tony ni dia ada kawan tau. Jadi dia tolong kawan dia pergi ke rumah sebelah sebab kawan dia ni nak mencuri. Jadi dia tebuk dinding pakai garpu. Garpu tu yang kawan dia minta untuk diambil. Tony ni boleh masuk lah dalam dinding tersebut sebab Tony ni kurus sikit daripada kawan tu. Bila dia masuk dalam rumah tu, dia terjumpa album tau. Dia buka album tersebut dan dia nampak muka-muka mereka yang datang serang mereka 3 tahun dulu. Jadi dia tengok macam dia kenal. And then dia bercelak-celak, dia nampak satu perempuan yang berupa mak dia. Jadi dia simpan terus album tu. Dia bawa nak pergi jumpa ke kakak dia. Kakak dia pula ketika itu telah mengambil beg yang bapak dia bawa pergi kerja. Bapak dia ni ambil beg tu, simpan dalam almari setiap malam tau. Simpan dalam almari and then kunci tu dia simpan je kat dia. Tapi malam tu terbocor juga kan, bapak dia kan baru habis lepas accident tu kan. Maybe bapak dia dah apa orang kata, dah terlalu penat. Jadi bapak dia tak perasan yang si anak ni dah curi kunci dan ambil briefcase dia tu. Jadi anak dia ni pun berkumpul lah bersama kawan-kawan dia yang lain. Dengan Rini ada seorang budak kecil Winsu tu yang mak dia bisu. Lepas tu dengan Tony ada seorang kawan dia yang mencuri tu. Dan seorang lagi perempuan yang Tony suka. Dalam cerita ni watak yang aku suka adalah watak Ratu Felicia ni. Dia adalah seorang perempuan yang boleh berdikari, tak boleh orang kacau dia. Maksudnya dia pandai melawan orang without using dia punya kekuatan pun. Mulut dia saja dia dah boleh mengalahkan orang-orang yang kacau dia. Watak dia best dalam cerita ni. So mereka pergi ke salah sebuah rumah kawan mereka ni untuk find out what is happening. Si Rini dengan Tony ni pun buatlah dia dah dapat jawapan. So diorang rasa diorang perlu keluar daripada bangunan tu secepat mungkin. Dan sebelum tu diorang buka briefcase bapaknya ni. Buka-buka tahu tak apa dalam beg tu? Penuh dengan jari-jari manusia. Ni jari ni penuh dalam beg tu. Terkejut anak dia. Lagilah anak dia nak lari. Tapi yang diorang perasan Bondi, anak ketiga, Bondi tak ada dengan diorang. Jadi diorang tak lepas keluar lagi. Diorang pergi cari Bondi dulu. Geng, diorang berpisah tau geng. Tadi kan 6 orang. Si Ratu Felicia dengan seorang kawan dia ni pergi keluar dulu. Rini, kakaknya tu, Tony dan juga budak kecil Winsu tu.
Yang tu bertiga pergi cari Bondi dan kawan-kawannya. Bila berpisah geng, kan aku cakap tadi, diorang ni kerja nak membunuh je. Jadi 2 orang yang tiada kaitan untuk keluarga tu dibunuh. Ada seorang pak ustaz dalam bangunan tu juga dibunuh. Aku tak nak cerita lah cara diorang bunuh macam mana. Yang penting Ratu Felicia mati pelik Sangat pelik. Yang tu korang boleh lah pergi tengok sendiri. So tinggal lah adik-beradik ni, 2 orang, Winsu, Bondi dan 2 orang kawan Bondi. Tinggal betul-betul 6 orang dalam tu. Babe, dalam nak mencari si Bondi tu, kita boleh nampak ya, rupa-rupanya si Bondi ni telah masuk ke satu rumah. Kan aku cakap tadi diorang buat tour kan kat rumah-rumah. Dan dalam rumah tu ada satu kerusi ni tau. Kerusi yang boleh pusing-pusing ni. Kerusi tu menghadap belah sana. Bila dia datang, dia tengok ada orang kan, dia datang, dia pusing. Babe, dia pusing je, dia terkejut gila. Dekat situ duduknya adik dia Ian. Adik dia yang nombor 4 tu, yang telah diambil 3 tahun lepas. Terkejut dia, nampaklah scene dia sangat terkejut. Terduduk sampai dia keluar daripada rumah tu. Dan ketika itulah Rini dan Tony datang. Rini dan Tony kata, kenapa? Pergi tengok dalam rumah tu. So si Winsu ni, Winsu ni sebenarnya dalam 9 ke 10 tahun macam tu lah. Dia berani sikit kan. Dia masuk dalam rumah tu dan dia berborak dengan Ian yang atas kerusi tu. Kan aku cakap tadi Winsu pandai bahasa isyarat. Jadi dia bermain bahasa isyarat dengan Ian. Papa-papa dia tanya, awak siapa? Saya kawan. Lepas tu dia tanya, kenapa awak datang sini? Dan Ian jawab, dia pun tak tahu macam tu lah. Lepas tu barulah si Rini dan Tony masuk. Dia pun terkejut tengok adik dia macam tu. Dan lepas tu Rini tanya dekat adik dia, awak kenal kami siapa? Lepas tu adik dia jawab, kenal Rini, Tony, Bondi, saudara kandung saya. Lepas tu Rini tanya, awak tahu tak awak hilang? Dia kata dia tak tahu apa jadi. Dia tahu dia pengsan. Lepas tu dia bangun-bangun, dia dekat kerusi tersebut. Dah kesiannya geng. Selama ni 3 tahun tu adik dia ni tak tahu apa-apa. Jadi Rini ni bapak kesian. Dia kesian sangat. Jadi dia nak ambil adik dia tu. Tapi Bondi marah. Bondi kata, penipu. Budak tu penipu. Budak tu boleh bercakap. Tapi kakak dia cakap lah, cuba fikir, entah-entah dia ni adalah mangsa yang tidak tahu apa-apa. Tidak kekesian. Nak tak nak tu adik dia juga. Lepas tu adik dia pun apa lagi, Ondi panggil si abang lah, kesiannya. Jadi diorang pun ambil lah Ian tu, bawa lari. Nak keluar daripada bangunan tersebut tanpa bapaknya. Kenapa? Sebab dia fikir bapaknya jahat. Lepas tu nak jadikan cerita, dia terserempak dengan bapak dia. Bapak dia cakap, anak-anak, bapak boleh explain. Tidak, bapak jahat macam tu. Tidak, aku buat kerana aku sayangkan korang. Si Rini kata, sayang, bapak saja kami tidak kenal. Tidak kenal tu maksudnya dia tidak tahu sangat lah bapak dia ni buat apa. And diorang pun dah tahu yang diorang tu sebenarnya not exactly sperma from this man kan. Tapi dalam tengah masa-masa diorang berborak tu, bapak dia ternampak Ian tu. Bapak dia nampak Ian, bapak dia terus nak ketuk Ian dengan apa nama ni? Tongkat yang bapak dia pakai. Dia nak ketuk je, semua orang cover lah Ian tu kan. Budak kecil lagi bapak dia nak pukul. Dia nak pukul tu dah zap. Mati lampu semua bagai sebab torchlight dia pecah ke apa dah. Tak nampak apa-apa. Diorang ni pun berkeliaran lari-lari. Tony ke mana, Rini ke mana, Bondi ke mana, entah semua ke mana. Nak dijadikan cerita, bangun-bangun diorang dah kat tempat pemujaan. So Rini ni nampak tau, Ian mengkondak mengarahkan yang ramai-ramai ni yang berpakaian hitam ni, diorang menggunakan bahasa isyarat. Ian ni menggunakan bahasa isyarat pada mereka yang orang kata boleh nampak macam ajaran sesat lah di situ. Dia kondak, maksudnya apa? Dia adalah ketua. Jadi Rini macam, aduh, betul lah budak ni jahat. Tapi Rini ni terbaring kat sana. Ian ni datang, Ian ni suapkan dia macam rumput macam tu, suap. Dia kata, kakak makanlah, bergembiralah. Bila dia suap dalam mulut tu, Rini ni terus tiba-tiba zap. Kita nampak Rini ni hidup senang. Rumah besar, dapat sambung belajar, dapat beasiswa. Tiba-tiba dia rasa pelik dengan suasana tu. Terus dia cakap,
Bangun, bangun, bangun. Bangun. Bangun, bangun. Betul, dia masih lagi kat tempat pemujaan tersebut. Muntahkan balik makanan tu. So dekat situ nampaklah yang dia faham sebenarnya dia telah berhalusinasi disebabkan makanan yang telah disuapkan oleh Ian tu. Jadi sekarang ni bila dia bangun, dekat depan mata dia, Ian ni dok panggil, "Bapak, Tony, Bondi." Ya, Ian ni boleh bercakap ya. Tapi dia bercakap dengan pengikut-pengikut dia berbahasa isyarat. Geng, dekat sini sedih geng. Orang pertama of course lah bapak dia. Diikat dua belah tangan dia. Diikat begitu dan ditarik je kiri kanan. Lepas tu dia kira lah 3, 2, 4 Prak. Weh, bapaknya dibunuh dengan cara demikian. Weh, sadis gila weh. Lepas tu giliran si Tony pula. Time tu lah Tony, "Rini, tolong Rini, tolong." Merintih budak tu. Time dia nak tarik tu, tiba-tiba bunyi tembakan. Apa geng masa tu? Function pakcik tua wartawan tu. Pakcik tua wartawan tu sampai geng. Sampai ke dalam tu dia tembak orang-orang yang ada di situ dan adanya mak mereka. Sebenarnya guys, tu bukan mak mereka. Perempuan tu nama Ronimon. Ronimon ke apa tak namanya tu. Maknya sebenarnya sebelum ni menyerupai perempuan tersebut. Yang berpakaian macam tu. Jadi pakcik ni berlawan sikit dengan hantu tu. Dia berlawan sikit je. Berlawan-lawan, hantu tu ke belakang. Lepas tu dia bawa keluar budak-budak ni. Selamat. Okey, nak dijadikan cerita dah habis dah ni. Selamat, mereka keluar dengan kapal. Bukan kapal, sampan. Dekat atas sampan tu lah pakcik tu cerita, "Bapak kamu sebenarnya polis." So no wonder lah bapak dia jadi sniper tu. Bapak kamu sayang sangat pada kamu, tapi bapak kamu tu sendiri yang sebenarnya mengamalkan upacara tersebut. Masa dia jadi polis, dia jumpa persatuan tu dan dia yang ajak isteri dia untuk buat pemujaan tersebut untuk dapatkan zuriat. So dapatlah kamu ni. So bapak kamu terlalu sayangkan kamu. Jadi Rini kata, "Sayang, bapak yang punca mak jadi macam tu." Tapi aku fikir balik geng, kalau tak sebab bapak dia, mana munculnya, mana terkeluarnya si Rini, Tony, Bondi, Ian tu kan? Apalah. Okay, whatever. And pakcik tu ada cakap last sekali, "Ini bukan sahaja tentang keluarga kamu. Nanti aku akan ceritakan." Babe, habis kat situ. Bermaksud lepas ni ada pengabdi setan yang ketiga. Okay geng, bagi pendapat Kenan lah kan, walaupun cerita ni tak berapa best, bukanlah, bagi Kenan okey je. Tapi ada orang cakap tak best, ada orang cakap seram. Walau bagaimanapun cerita ni, disebabkan kita dah tengok yang pertama, kita dah tengok yang kedua, kita mesti tengok yang ketiga. Sebab apa? Perasan tak pada pengabdi setan yang pertama, ada satu pasangan suami isteri ni yang belaki dia tu macam orang Belanda, bini dia tu macam sepet-sepet Cina macam tu, menari-nari di akhir cerita kan. Pada pengabdi setan yang kedua, mereka juga ada. Dan rumah yang memiliki album gambar-gambar yang Tony jumpa, itu adalah rumah mereka. Dan again, mereka hanya menari-nari di dalam rumah tu. Dan diorang cakap, "Sepatutnya kita ada malam tadi." Tak apalah, laki dia kata, tak apa, memang itu pun yang kita nak. Berlaku. So, nantikan pengabdi setan yang ketiga. Sebelum aku jadi setan dekat sini, aku undurkan diri. Thank you so much pada mereka yang dengar cerita Kenan sampai habis. Bye-bye. Kau kumka. Persatuan Penganut Jin Asosiasi. Aku jam je cerita dia. Dah pukul 2 pagi memang dia. Kenapalah aku malas nak pasang stand ni? Ya Allah. Okay, whatever, 1, 2, 3, 4. Dia agak penat juga pegang je. Actually sebenarnya, cuba bayangkan kalau jadi pada hari kelahiran anak terlahir. So basically guys, pengabdi setan pertama